buka ni 105. Bab al-istinja. Setengah kitab dia, kalau kita cari, ada yang kitab yang tak tulis istinja, dia tulis istiqabah. Makna dia sama. Makna dia sama. Maknanya istinja juga. Okey. Ta'rif qala al-musannif rahimahullah, qala al-musannif hafizahullah, bab al-istinja. Ta'rifu al-istinja lughatan. Ta'rif istinja pada bahasa, talabu qat'il adha. Menuntut memutuskan adha. Adha ni kesakitan. Sebab bila kita istinja, kita buang penyakit, kita buang kesakitan. Awak bayangkan orang yang tak boleh buang hadas macam mana? Tak boleh kencing, tak boleh berak, susah. Hidup tak senang, tidur tak lena. Sebab itu sistem yang Tuhan bagi ni, dia ada kotoran yang perlu kita keluarkan. Di akhirat nanti, adakah ada berlaku berak kencing? Dan macam mana berlaku berak kencing, macam mana? Lepas tu tak berak tak kencing, macam mana? Dalam syurga macam mana? Sendawa. Sendawa keluar ni. Bagaimana badan kita akan berkumuh? Badan orang mukmin macam mana dia akan berkumuh dalam syurga? Soalan ni. Nanti awak terpaksa menghadapi masyarakat. Kalau dia tanya awak macam tu, macam mana awak? Makcik nak tahu ke mana, makcik tunggu masuk syurga dulu. Gitu kan? Jawapannya, orang mukmin dia akan buang hasil pencernaan dia melalui peluh. Peluh itu bila keluar daripada badan, mengeluarkan bau lebih harum daripada kasturi. Kita dalam syurga makan dan minum. Makan dan minuman mesti dikeluarkan juga. Kalau tidak, badan kita akan jadi besar gitu. Kalau kita isi tak keluar. Yang kita ni boleh maintain lah. Maintain pun naik berat badan. Sebab apa? Sebab bila kita makan, kita akan nyah tinjakan. Kita akan keluarkan melalui sistem perkumuhan. Sebab itu badan kita, bila kita makan banyak pun tak jadi besar kan? Dia ubah kepada benda-benda lain yang tak boleh dapat faedah, dia akan keluarkan. Jadi makanan ahli syurga, minuman ahli syurga, kecing berak tak ada, hingu dan juga kohok pun tak ada. Bagaimana Allah Ta'ala tukar dia? Tukar dalam bentuk peluh. Yang mana peluh tu bila keluar, dia akan bau lebih semerbak daripada bauan kasturi. Maka al-istinja maknanya talabu qat'il adha, menuntut, menghilangkan dan memutuskan kesakitan, penyakit. Wa syar'an, pada syarak, tanda baris kan? Ingat, tanda baris supaya apa, nanti kita baca kitab ni kita boleh baca balik kat orang dengan baris yang betul. Izalatun khariji an-najisi. Istinja pada istilah ialah menghilangkan benda yang keluar yang najis. Kita hilangkan najis tu. Al-mulawwifi minal farji. Mulawwif yang melumuri, yang mencemarkan. Minal farji, daripada faraj. Anil farji, menghilangkannya daripada faraj. Dia keluar daripada faraj. Farah ni makna lubang ni. Lubang ni rujuk dua lah, depan dan belakang. Dia panggil farah belaka pada bahasa. Faham? Makna lubang keluar najis atau rongga tu dia panggil faraj belaka pada bahasa.
Bima'in, dengan air, au hajarin, atau batu. Dengan air atau batu. Batu ni dan seumpama batu lah maksudnya. Okay, syarah ta'rif. Dia akan syarah balik ni. Ta'rif ni ta'rif bagi maksud istinja pada syarah. Apa syarahan bagi ta'rif ini? Dalam fiqh ataupun dalam ilmu Islam, penting kita kena faham betul-betul ta'rif. Kerana kebanyakan hukum telah ada dalam huraian bagi ta'rif tersebut. Jadi kalau kita faham betul-betul ta'rif itu, sebenarnya kita telah memahami hukum berkaitan sesuatu itu secara umum. Qawluhu minal farji, perkataan pengarang daripada faraj. Mana minal farji ni? Atas ni. Izalatul kharijin najasi minal farji. Apa makna minal farji? Daripada faraj kan? Ini min itu muta'alliqun bil kharij. Min ni haraja. Haraf jar dia ada muta'allaq dia. Muta'allaq ialah tempat ta'alluq. Belajar ingat nama tak? Haraja yang tam dia ada tempat ta'alluq dia. Dari faraj, apa dari ni berkait dengan apa? Benda yang memberi kefahaman bagi daripada ni, itu dipanggil muta'allaq dia. Jadi min ini muta'alliqun bil kharij. Kharij ni dipanggil muta'allaq. Muta'allaq haraf jar mim. Kharajtu minal baiti. Kharajtu minal baiti ilal jami'ah. Saya keluar daripada rumah ke universiti. Min ni haraf jar. Dia berta'allaq dengan apa? Kharajtu. Keluar daripada. Daripada ni berkait makna dengan keluar. Keluar ni panggil muta'allaq dia. Kharajtu minal bait. Jadi min ni muta'alliqun bi kharajtu. Dia kalau ayat lain ni muta'alliq dengan lain pula. Akaltu minal finjan. Saya makan daripada. Jadi min tu muta'alliqun dengan akaltu. Okey. Ila pun haraf jar, dia muta'alliq dengan kharajtu juga. Faham tak Syekh Boy? Boleh faham tak? Belajar kita bahasa Arab. Muta'alliq belajar, muta'allaq belajar, raja tak? Ada apa raja? Min ila an ala fi ruba. Lepas tu huruful qasam. Ingat tak ni? Berapa? Bilang. Tak ingat dah. Belajar sekolah menengah belaka ni. Ingatlah. Benda tu kena hafal. Kalau tak hafal dia takkan ingat. Jadi dia muta'alliq dengan al-kharij. Dengan al-kharij. Jadi bila sebut keluar daripada faraj, kharaja bihi al-kharij minal fam, maka keluar daripada itu benda yang terkeluar daripada mulut. Farah yang dimaksudkan sini ialah kubur dan dubur. Okey. Jadi kalau benda najis yang keluar daripada mulut, contoh kal qai'i, seperti qai'. Apa makna qai'? Muntah. Al-qai' maksudnya muntah. Jadi muntah ni najis, dia keluar daripada mulut. Proses membersihkan mulut tu dipanggil istinja tak? Tak dipanggil istinja, dipanggil bersih je. Ghuslul fami. Bersih mulut, basuh mulut. Kita tak namakan istinja. Fa izalatuhu la tusamma istinjaan. Menghilangkan najis muntah itu tidak dinamakan istinja. Qauluhu 'anil farji, daripada faraj. Muta'alliqun bi izalah, juga dia muta'alliq dengan anil farji ni muta'alliq dengan izalah. Tadi minal farji ni muta'alliq sini. Tengok ni. Tempat ta'alluq min ni al-kharij minal farji. Al-kharij minal farji. Anil farji haraja, ni muta'alliq di mana? Berta'alluq dengan apa? Muta'allaq
haraja ni ialah pada izalah, membersihkan daripada farash. Jadi mi ni muta'alliqun dengan kharij, an ini muta'alliqun dengan izalah. Itu maksud muta'alliqun bi izalah. Jadi membersihkan daripada farash. Kharaja bihi idza kanatin najasatu fi ghairi farji. Kalau najis itu bukan daripada farash. Fahadhihi izalatuha takunu bil ma', maka pembersihan najis yang keluar bukan daripada farash tidak hendaklah dengan air. La takfi bil hajar, tidak memadai dengan batu. Jadi kalau keluar bukan daripada kubul dan lubung, contoh muntah tadi lah. Muntah keluar daripada mana? Daripada mulut. Jadi macam mana cara bersihnya? Mesti kena guna air, tak boleh guna batu. Kita ambil batu, kita senyuh mana? Kita ambil batu, kita istinja, bukan istinja lah. Kita ambil batu, kita basuh mulut dengan batu, tak boleh kan? Basuh dengan batu hanya boleh pada kubur dan lubung. Okey, terus. Ahkamu al-istinja khamsatu. Hukum istinja ada 5. Pertama, wajib idza kana al-khariju najisan mulawithan ratba. Jika adalah al-kharij, benda yang keluar tu, najis yang keluar, air kecil ke tahik ke, najisan, dia itu najis mulawithan, yang melomori, ratban, yang basah. Kalau dia keluar, dia itu basah dan dia mencemarkan kawasan sekeliling. Itu makna mulawith, dia boleh melomori, lomor. Maka hukumnya wajib istinja. Wajib istinja. Kena bersihlah. Yang kedua, mandub sunat. Idza kana al-khariju najisan ghaira mulawithin. Kalau yang keluar itu najis yang tidak melomori, dia tidak basah. Kaba'aratin yabisatin, seperti tahik kering. Contoh apa? Orang itu berak macam tahik kambing. Tahu tak tahik kambing? Kenal tak tahik kambing perempuan ni? Tak kenal? Sekarang dia cari kat luar kambing, suruh dia berak lah. Tengok tahik kambing, bukan tak kenal tahik kambing, bulat-bulat tu. Hitam-hitam, kan kering kan? Kan dia kering, betul tak? Jadi anda kata bukan bersih punggung kambing. Contoh awak keluar najis tu, awak buang air tu, tahi awak tu kering macam kambing. Jadi maknanya biasanya masalah lah tu, masalah pencernaan ke apalah. Biasanya kalau najis yang biasa dia ada basah. Anda kata keluar kering. Kering sekering-keringnya, sekering hatimu. Tak. Kering najis tersebut, wajib basuh tak? Tak wajib. Sebab apa? Sebab dia keluar kering, dia tidak mencemarkan kuasa sekitar. Jadi hukumnya sunat saja. Idza kana al-khariju najisan ghairu mulawithin ka ba'ratin yabisah, seperti tahik yang kering, au dudatin, ataupun dudah. Dudah ni apa? Dudah ni apa? Ulat. Tandalah maknanya bahasa Arab ni awak kena tanda makna. Kena buat kamu satu supaya perbendaharaan kata awak ni banyak. Sebab soalan-soalan periksa bahasa Arab jadi kalau tak berlaku banyak dalam perpiksaan, akad tangan masa dewan perpiksaan. Sebab apa? Tak tahu makna. Padahal kebanyakan soalan tu soalan yang pernah dibaca dalam kitab. Maksudnya bila ustaz mengajar depan, syarah mengajar depan, awak tak tanya makna, ataupun awak tak ulang ngaji. Saya kena ingat, kalau saya ingat tanya soalan sama siap. Jadi jangan kemudian perkataan awak jumpa dah, jangan tanya-tanya, maknanya awak yang syuar. Jangan ajar memanjakan diri. Kita tak boleh manja. Zaman sekarang tak boleh manja. Israel nak serang serang Gaza. Awak ni duduk manja-manja, duduk mengaji pun buat acuh tak acuh, makna pun tak tahu. Jadi kena ambil perhatian. Ni agama ni, benda ni ialah agama. Bukan kita mengaji benda-benda dunia ni. Kita mengaji perkara berkaitan agama. Yang ketiga, hukum mubah. Al-istinja minal araqi. Istinja kerana sebab
Arak tu apa? Peluh. Benda masuk. Peluh. Bukan kita berpeluh tu kita istinja. Keluar kawasan haji tu, awak buang air, awak berpeluh. Kalau ikutnya kalau kawasan haji awak buang air kecil besar, dah. Jadi peluh berada di kawasan itu. Dah. Peluh berada di kawasan itu mencemari tempat keluar najis. Jadi di situ hukumnya harus untuk beristinja. Sebab bila peluh jadi basah, kawasan keluar najis tu jadi basah kan. Hukum tak wajib. Sebab apa? Sebab peluh ni dimaafkan. Peluh pada kawasan istinja dimaafkan pada pakaian orang yang pakai tu. Yang keempat, makruh. Bila makruh? Al-istinja minarri. Istinja daripada kentut. Awak kentut, awak pergi basuh punggung. Ada orang buat tak ini? Ada tak? Tak tahu. Boleh jadi ada. Dia kentut kita nak buat apa? Saya terkentut. Dia basuh punggung dia. Hukumnya makruh. Benda ni boleh bawa pada was-was. Jadi ketuk biar je lah. Kecuali ketuk awak keluar bersamanya keluar bersamanya benda-benda asing, makhluk asing lain. Tu kena basuh dah. Ini kalau keluar angin saja. Keluar angin saja dia basuh, makruh hukumnya. Tapi kalau ketuk sekali dengan macam-macam keluar, ayam KFC keluar, jagung manis keluar, kalau gitu kena basuh. Yang kelima, muharram. Istinja jadi haram bila? Ma'asihah. Haram tapi sah. Al-istinja'u bimausubin. Istinja dengan air yang dirampas atau tanah yang dirampas, batu yang dirampas. Jadi hukumnya makruh, haram. Sebab apa? Kita guna harta orang. Ma'adami sihat. Haram dengan tak sah. Haram tak disah. Haram ni sah ni. Yang kedua, haram dan tidak sah. Al-istinja' bimuhtaramin. Istinja' dengan benda yang dihormati. Kathamarah, seperti buah. Contoh apa? Kita ambil buah apa contoh? Buah anggur basah tak boleh. Kita ambil buah hok kering pun dah. Buah aprikot lah. Aprikot kering tu, kita pun istinja' dengan aprikot. Hukumnya haram dan tidak sah. Sebab apa? Sebab dia makanan ni benda yang dihormati, dimuliakan. Tak boleh kita guna untuk istinja'. Okey. Ni tengok ni. Ada 3 lafaz: istinja', istijmar, istitabah. Saya cover tadi Istitabah pun, istijmar ni makna istinja' dengan al-jamrah, dengan batu. Kaifiyatul istinja' thalathah. Cara-cara istinja' ada 3. Siapa nak lakon ni? Cara beristinja'. Cara istinja' ada 3 cara. Siap sedia abang lelaki. Al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Himpunkan antara air dan batu. Awak macam mana? Nak himpun macam mana? Ambil batu, rendam air. Macam mana? Maknanya kita buat 2 kali. Wahiyal afdal. Itu paling afdal. Makna mula-mula kita guna batu dulu. Termasuk batu tisu lah. Najis kita buang najis. Kita kesat dulu dengan tisu atau batu. Lepas tu baru kita basuh. Itu paling afdal. Fal hajaru yuzilu ainan najasati. Batu itu menghilangkan zat najis. Wal ma'u yuzilu atharaha. Air itu dia menghilangkan kesannya, kesan najis. Zat najis kita kesat, hilang zat najis, tapi kesan ada lagi. Kita ambil air, kita pun basuh. Ini dapat mengurangkan penggunaan air. Nampak tak? Jadi awak tak perlu guna air banyak lah. Faham tak ni? Awak duduk kat kawasan ni tak ada masalah. Rumah sewa, asrama, air
Tak ada masalah air. Kalau awak travel, awak pergi tempat-tempat yang payah air sikit, awak macam mana? Bukan nak guna macam air banyak macam kat kampung ni, macam kat kawasan rumah. Jadi sini kita kena pandai cara istinja tu. Buang najis dulu dengan tisu, lepas tu baru kita ambil air sikit. Tak perlu banyak, sebab apa? Kita dah hilangkan najis tadi. Jadi dia tidak akan merebak dah. Najis tu bila kita ambil tisu, kita lap, najis tu tak merebak dah. Jadi awak perlu guna air sikit saja. Jadi awak dapat jimatkan air. Awak pergi travel mana-mana negara yang mana, nak cari air payah. Dalam tandas tak ada air, ada tisu je. Dekat sink bawah ada air. Awak guna botol kecil je, awak masuk air, cukup. Faham tak ni? Yang kedua, al-iqtisaru 'alal ma'. Cara kedua ialah memadai dengan air. Istighsar ni makna menghadkan atas air. Kita ambil air saja. Wa hiya adna min allati qablaha. Ini darjat yang lebih rendah daripada sebelumnya. Makna paling afdal, nombor satu. Yang kedua ialah air saja. Yang ketiga, al-iqtisaru 'alal hajar. Menghadkan di atas batu saja. Ini paling darjat paling kurang lah. Paling kurang ialah guna batu saja. Fayajuzu walau ma'a wujudin ma'. Boleh kita guna batu walaupun ada air. Air ada tapi kita nak guna tisu, tak ada masalah, boleh. Bisyurutin, dengan syarat-syaratnya, kama sayati, sebagaimana lagi akan datang. Yang seterusnya, dhabitul hajar alladhi yasihu al-istinja'u bihi. Dhabit, ciri-ciri batu yang sah kita istinja. Ini ciri-ciri batu yang boleh kita istinja ada 4. Lahu arba'atu quyud, 4 qaid, 4 kriteria. Pertama, an yakuna tahiran. Benda yang kita nak istinja itu mesti bersih. La najisan, bukan najis, wala mutanajisan, dan bukan yang kena najis. Apa beza najisan dengan mutanajisan? Contoh ni, dia kata benda yang kita nak istinja tu mesti suci, tak boleh najis. Contoh najis apa dia? Kita istinja dengan apa? Contoh najis, kita istinja dengan apa? Istinja darah cair. Ini benda keras ni. Benda dengan tulang babi. Lagi dengan tulang najis. Lagi dengan tahi kambing atau tahi lembu kering. Itu najis. Mutanajisan apa dia? Mutanajisan apa dia? Benda yang kena najis. Contoh, batu yang kena najis. Batu tu suci tapi mutanajis, dia kena najis. Tisu yang ada darah, mutanajisan, tak boleh. Jadi syarat pertama mesti suci. Yang kedua, an yakuna jamidan, mestilah benda itu benda yang jamid, pepejal. Fala yujzi'u ma'i'un, tidak memadai cecair. Ma'i' ni cecair. Kama ilwardi, seperti air mawar atau air tebu atau mana-mana air lain lagi lah. Yang ketiga, an yakuna qali'an, mestilah dia qali'. Qali' ni makna dia, kita kata boleh menyerap, kesat. Boleh menyerap. Dia ada kuasa penyerapan. Fala yujzi'u az-zujaj, tidak memadai zujaj. Zujaj ni apa? Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Zujajah tu apa? Zujaj. Apa dia? Tak tahu tak zujaj ni? Masya Allah, tabarakallah. Ayat Quran tu, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Zujajah apa? Kaca. Kaca tak boleh sebab apa? Dia tidak menyerap, dia licin. Walal qasab, al-qasabu, al-qasab apa dia? Qasab apa dia? Buluh, bambu.
Termasuk bambu ni anak beranak dia lah. Tebu sama lah. Kan dia licin kan. Tak boleh. Dan lain-lain lagi, plastik. Tak boleh Dia kena benda yang menyerap. Yang keempat, an yakuna ghaira muhtaram. Mestilah alat istinja tu bukan yang dihormati. Fala yujzi'ul azmu. Tidak memadai tulang. Kenapa tulang ni? Kerana tulang ni makanan jin. Wa kullu mat'umin adamiyyin, dan setiap makanan anak Adam. Roti kering tak boleh. Wa mithluhu al-awraq allati fiha kalamun muhtaramun ka'ilmin. Seumpamanya ialah kertas-kertas yang ada padanya perkataan kalam yang dihormati, seperti kitab ilmu. Awak ambil buku, awak dah habis semester, awak pun ambil buku jadi alat istinja, tak boleh. Haram hukumnya haram. Quran lagi lah. Ada lafaz-lafaz kalimah yang mulia hukumnya haram. Kalau ada niat menghina jadi kufur tu. Ada niat menghina jadi kufur. Wa'iyazbillah. Seterusnya, syurutu ijza'il hajar. Syarat memadai batu. Tadi apa dia? Syarat sah kan? Ada 4 syarat untuk kita guna batu ni, lebih kurang lah, cuma tambahan daripada itu ada 8. Wahia syurutul ladzi idza tawaffarat, iaitu syarat-syarat yang apabila cukup, tawaffarat ni cukup, ajza'a isti'malul hajar, maka memadai penggunaan batu dunan ma, tanpa perlu guna air. Bila cukup 8 syarat ni, maknanya pakai batu saja pun tak apa. Apa dia? Ayakuna bi thalathati ahjar, mestilah dengan 3 biji batu atau 3 muka batu, 3 sisi batu. Salah satu ahjar ni dia maksudkan salasi mashatin, 3 sapuan pada tempat yang berbeza. Fala yushtaratu ta'addudul ahjar, tidak disyaratkan berbilang batu. Batu tu tak mesti berbilang. Kita guna sebiji batu pun boleh. Wa takfi hajaratun wahidatun, cukup kalau satu batu bi atrafiha thalathah, dengan sisi-sisinya yang 3. Macam ni, katakanlah anggap ada batu kan, guna se je, tapi awak kena 3 tempat berbeza. Katalah sini se, belakang se, tepi se, cukup lah. Bukan mesti 3 biji. Kalau 3 biji lagi boleh, cuma nak guna satu pun tak apa. Contohnya kita guna batu bepang, batu buat rumah tu, batu apa panggil? Batu bata. Guna batu bata. Boleh berapa kali sapu? Banyak. Banyak. Memang banyak lah, sebab ia besar kan. Jadi maknanya 3 kali sapu, 3 tempat sapuan. Yang kedua, ayyunqiyal mahalla. Mestilah dia menghilangkan, yunqiyal mahalla, menghilangkan, membersihkan tempat. Sapuan itu membersihkan tempat. Mahal ni tempat apa? As-safhah. Safhah ni makna papang. Faham ni makna permukaan punggung, permukaan dubur. Safhah ni makna permukaan dubur. Safhah ni makna permukaan tempat keluar tu lah, bukan punggung. Punggung bukan tempat bukan tempat gua haji. Bulatan dubur tu. Itu safhah dubur dia panggil Dia menghilangkan. Wal hasyafah, dan juga apa lagi? Hasyafah ni apa ni? Kepala zakar, tempat keluar air kecil bagi lelaki. Wa zahira farjil mar'ah, dan zahir farash perempuan. Zahir farash perempuan. Bibir farash yang bahagian luar tu, itu yang kena basuh. Jadi syaratnya batu tadi dia menghilangkan najis pada kawasan itu. Bihaitsu la yabqa illa atharun, sekira-kira tidak tinggal kecuali kesan saja.
Najis atau air kecing tu telah dia boleh hilang. Telah hilang. Makna batu atau alat tadi boleh menghilangkan najis tahi ataupun air kecing tadi. Tinggal kesan saja. Kesan la yuziluhu illa al-ma'u, yang tidak dapat menghilangkannya kecuali air. Fala budda min fi'li amrayn, maka tak dapat tidak kena buat dua perkara. Wahuma al-inqa, kena bersihkan tempat keluar tu. Kalau dah cukup 3 kali, kena tambah lagi sampailah hilang. Yang dikira 3 kali tu, kalau kali pertama dah hilang, maka sunat tambah lagi kali kedua, kali ketiga. Faham Bukan makna 3 kali tu, kali pertama, contohlah contoh tahi ataupun kawasan sini. Kali pertama tu dah hilang. Itu bukan kali pertama lagi, separuh je. Awak buat pula sekali lagi, lepas tu buat sekali lagi, hilang semua baru dikira baru sekali. Hilang ke semua baru dikira satu sapuan. Jadi satu sapuan ni sapuan yang menghilangkan air najis. Lepas tu buat 2 kali lagi untuk jadi 3. Kalau 3 dah hilang ni, kena buat banyak kali sehingga hilang najis tersebut. Yang kedua, an yakuna bisalasi mashatin, hendaklah dengan 3 kali sapuan. Falau masaha thalathan, kalau seorang tu sapu 3 kali dah, walam yahsul inqa, dan tidak berhasil suci, fatajibu ziyadatu hatta yahsula, maka wajib kena tambah sehingga terhasil suci. Walau naqiyal mahallu, kalau bersih suci tempat tersebut, bimashatin, dengan 1 kali suci. Sekali kali suci bersih dah, au mashatain, atau 2 kali sapu suci dah. Boleh ke cukup dengan sekali? Tak boleh. Wajib ziyadatu thalithah, wajib kena tambah yang ketiga. Sebab dalam ini Nabi suruh 3 kali. Sebab tu kalau kata saya sapu, saya pandai, saya memang profesional sapu batu ni, dah, saya sekali dah bersih dah, tetap kita kena tambah kali kedua dan ketiga. Kerana sekurang-kurang dalam hadis sebut 3 kali. Jadi 3 tu mandatory. Faham tak? Okey. Kama qala sahibu Safwati Zubat, Ibn Raslan kata dalam Zubat dia, talwithu farjin mujibul istinja'i wa sunna bil ahjari thumma al ma'i yuji'u ma'un aw 3 ahjari yuki biha ainan wa sunnal itari walau bi atrafin salasatin hasal bikulli mashatin lisairin mahal. Talwithu farjin, mencemarkan faraj itu, makna najis yang mencemarkan faraj, mujibus istinja, mewajibkan istinja. Sunnah bil ahjar, sunat dengan batu, thumman ma', kemudian dengan air. Yujzi uma'un, memada dengan air saja, au 3 ahjarin, ataupun 3 batu. Yumki biha ainan, yang dapat menghilangkan zat, wa sunnal itab, kemudian disunatkan mentigakan. Katakanlah kita 3 kali baru bersihkan, maka kali keempat baru bersih, contohnya kali keempat baru bersih, maka sunat kita tambah yang kelima supaya jadi bilangan sapuan itu ganjil. Kalau dengan kali ke-6 bersih, maka sunat tambah lagi supaya jadi 7. Walau bi atrafi salasatin, walaupun dengan bucu yang 3. Bukan mesti 3 biji batu, walaupun sisi bucu yang 3 hasal, terhasil, bikulli mashatin, dengan setiap sapuan, lisa irin mahal, bagi sekalian tempat tersebut. Syarat yang ketiga, alla yajifan najasu, jangan kering dah najis. Apa makna? Ay la yaibas,
alla la yaibasa al-khariju. Janganlah telah kering najis tersebut. Contoh, kita kencing ataupun kita berok lah, senang. Kalau kita awak berok awak berok, lepas tu awak dah basuh ni, awak pun biar kering gitu. Kering di punggung. Kawasan keluar najis tu kan dibasuh kan, sebab najis kita basuh tadi. Kawasan sekitar tu, tempat keluar najis, dubur tu, kita tak basuh, jadi kering. Lama baru kita nak istinja, boleh ke tak? Tak boleh dah. Bila najis yang keluar tadi pada tempat itu dah jadi kering, maka kita tak boleh guna batu dah. Kita kena guna air. Faham? Kalau nak guna, masa segar-segar keluar tu, bila keluar mula-mula tu, baru kita guna batu. Masa dia segar lagi, jangan dikering dah. Kulluhu, semua sekali kering ataupun sebahagian kering, tak boleh kau. Bihaitsu la yaqla'uhu al-hajar, sekira-kira tidak dapat menghilangkannya oleh batu. Bila kering, kita guna batu pun tak guna. Sebab batu ni dia boleh menghilangkan air najis yang ada zat dia yang basah. Kalau kering dah, batu tak ada kesan apa-apa. Yang keempat, alla yantaqila. Okey. Okey. Yang keempat ialah alla yantaqila. Jangan berpindah. Jangan berpindah. Mana najis tadi dia berpindah. Ai la yantaqila anil mahal. Dia tidak berpindah daripada tempat allazi asabahu, yang mengenainya, indal khuruji, ketika dia keluar, wastaqarra fi, dan dia menetap pada tempat keluar tu. Ni sebenarnya perbahasan ni panjang sikit lah, tapi kita ringkaskan saja. Najis yang keluar tu, jangan dia berpindah ke kawasan lain. Nampak tak? Jadi dia keluar, kata dia keluar terus. Kalau dia berkeluar dan berpindah dengan maksud dia mengebok ke tempat selain daripada tempat keluarnya, maka ketika itu hukumnya tak boleh guna batu lagi, dah wajib kena guna air. Bukan awak berpindah, bukan awak berpindah, najis tu berpindah. Okey. Jadi syaratnya dia berpindah. Jangan berpindah. Alla yantaqila, najis itu tidak berpindah. Kemudian seterusnya ialah yang kelima, alla yatra'a alaihi akharu. Jangan mendatang ke atas tempat itu najis lain atau benda lain. Tempat keluar najis tadi, jangan ada kena benda lain. Kamai, contoh air. Kita dah keluar najis, kita buang air besar. Jadi tiba-tiba ada air terpercik pada tempat keluar najis. Bukan percik di najis, tempat keluar najis tu, punggung tu. Maka ketika itu tak boleh guna batu dah, kena guna air. Turab ataupun kena pasir. Bulatan dubur tu, tempat keluar najis tu dubur. Bila keluar najis, mari kena pasir. Tak boleh guna dah ketika itu batu, kena guna air.
au najisin akhar, atau najis lain. Samalah. Wa inda Ramli, di sisi Syekh Ramli, idza kana jaffan la yadu, kalau benda yang mendatang tu kering tidak mudarat. Jadi hak muktamad ni hak ni lah. Hak kata Syekh Ibn Hajar, makna Syekh Ramli berpandangan lain, makna Ibn Hajar mengatakan tak kira kering ataupun basah, hukumnya tak boleh ada mendatang benda lain pada kawasan najis tersebut. Yang keenam, alla yujawiza safhatahu wa hashafatahu, jangan melampaui bulatan punggungnya ataupun bulatan duburnya dan juga hasyafahnya. Makna najis tu jangan merebak. Kalau awak kena diarrhea, diarrhea tu apa? Apa dia diarrhea? Tak tahu. Apa diarrhea? Apa dia? Ceret beret, pasal putih tu. Ceret beret. Jadi bila najis awak berak, biasanya biasa, tapi berceret beret jadi mana? Tersembur. Maka pesembok. Jadi tersembur. Dia tak keluar kawasan tu saja. Katakanlah kawasan tu ni, dia tak keluar sini je. Kawasan tu sini tak. Dia keluar melebihi daripada ni. Jadi dia keluar merebak. Kalau gini tak boleh guna batu lah, kena guna air. Faham tak? Cara nak guna batu mestilah kawasan najis yang keluar tu hanya kawasan tu aja. Dia tidak merebak di sekitarnya. Okey. Ai yujawizuhuma, iaitu melampaui kedua-duanya, muttasilan bidun infisal, secara bersambung tanpa ada perceraian. Fayata'ayyanul ma fil ladzi jawaza duna ghairi, maka wajib kena guna air pada kawasan yang melampau, tidak pada selainnya. Okey. Jadi buat lebih tu kena guna air. Yang ketujuh, isti'abul mahalli bil hajar, mesti kena ratakan tempat dengan batu. Jadi kena ratakan tempat tu dengan batu. Makna jangan biarkan tempat yang tak kena batu, mesti kita ratakan. Yang ke-8, antakunal ahjarut tahirah, mestilah batu itu suci, macam syarat pertama tadi lah. Macam mana cara dia? Siapa nak tunjuk contoh? Contoh istinja dengan batu. Senyum pula. Kayak dia awak kecemasan lagi kan? Kecemasan. Tak ada apa nama ni? Tak ada air. Awak mana? Awak nak semayang, awak kena istinja awak. Ada nak contoh? Demonstrasi sikit. Siapa? Saya buat hari tu. Tapi tutup mata Contoh je ni. Bayangkan ni kawasan. Katakanlah ni dubur lah. Contoh. Jadi nak kena gitu tak? Kawasan dubur, bulatan dubur. Nampak tak ni? Live Tengok dulu. Nampak tak ni? Ni batu. Awak mulakan daripada atas ke bawah. Satu. Faham tak? Kemudian sisi lain daripada arah yang bertentangan. Dua. Kemudian yang ketiga, sisi lain daripada secara tengah. Faham tak? Faham tak ni? Apa yang saya dengar punya perhatian Malik ni bukan dia mencarut-carut lucuh ni. Faham tak? Contoh kita kata kawasan dubur tak? Saya tak tahu lah guana. Tak pernah tengok. Apa yang tengok dah ke? Ambil cermin lah tengok. Saya tak tahu. Saya buat contoh je. Tak. Contoh lah. Contoh. Jangan suka lah. Saya tak tahu rupa dia macam mana. Jadi kawasan pertama macam mana? Kena tulis gini lah.
Daripada arah ini, maknanya rata kan, kena rata. Pertama, satu. Yang pertama. Yang kedua, rata tu. Faham tak Mana kalau gini ni, mana gini. Faham? Kena habis lah. Jangan main tepi gitu je. Masuk kena habis kawasan keluar tu. Okay. Yang kedua, balas. Timbal balas. Sini ke sini. Yang kedua. Faham? Okey. Yang ketiga, tengah. Mana? Warna apa pula? Warna pink pula. Tengah. Tiga daripada tengah. Faham tak? Tu cara dia. Jangan awak gini. Darah awak gitu. Cara tu biar kena. Faham tak? Cara tu mana? Lepas tu kena belajar, duk belajar nak awak mana. Kalau belajar gigi senang tak? Ataupun belajar gigi ambil contoh gigi je. Ni tak ada contoh. Tak. Kalau medik senang. Ambil orang, tunjuk. Balik buat diri lah. Cari batu tepi alam. Jangan cari awak tajam, luka awak juga. Okey, faham? Pandai tak ni? Terang buat sekali. Untuk beginners guna tisu. Tiga sapuan. Sama ada batu sama atau batu berbeza. Ni paling kurang. Katalah saya tak buat gini. Kata nak buat cara lain pun boleh sebenarnya. Asalkan hilang je. Cuma kita nak meminimalkan penggunaan gitu lah. Kalau awak ada banyak, contohnya tisu banyak, ikut awak lah nak guna-guna pun. Tak ada masalah lah. Tapi cara paling mudah dan juga bukan mudah lah, kita paling cara yang paling efektif, efisien dan minimal penggunaan tu, start daripada satu, atas bawah, lepas tu balik sana lawan, lepas tu tengah sekali. Boleh sehingga dah bersih. Kalau nak bersih lagi 3 kali, awak makan sedap malam, jadi nak bersih juga 3 kali. Jadi buat kali keempat. Dan tambah sunat, tambah yang ke 5. Okey, jelas tak tu? Faham tak tu? Cikgu buat assignment lah. Cara istinja. Gua je kan, awak sungguh. Buat sendiri-sendiri tak perlu orang tengok Sunanul istinja kathiratu. Sunat-sunat istinja banyak. Pertama, ayyu'iddal ma'a wal ahjar qabla istinja. Mensiapkan air dan juga batu sebelum istinja. Sunat tu. Ini penting. Terutamanya awak duduk di kawasan-kawasan yang ramai orang ataupun tempat umum. Sediakan dulu alat istinja, air ataupun batu. Biasa tak masuk tandas, kita buang air, tengok-tengok pahit tak ada air. Biasa tak? Biasa. Dah buat mana? Keluar, tutup. Rupanya sunat. Pastikan ada air atau batu dulu. Jadi sebelum duduk, buang air tu buka dulu. Ni duduk dulu. Buang air dulu. Tengok-tengok air tak ada. Susah hati. Ada. Jadi pastikan air ada dulu. Islam je dah cara. Kalau tak ada dalam tu, carilah ada cebok ke, gayung ke, botol air ke, isi air kat luar. Kurangnya kita tidaklah jadi tidak ketahuan dalam tu lagi kan. Yang kedua, al-itar, sunat mengganjilkan. Yang ketiga, istinja bil yadil yusra. Istinja dengan mana? Tangan kiri. Istinja dengan tangan kiri. Jadi guna tangan
Kiri lah. Yang keempat ialah al-i'timadu 'ala al-isbi'il wusta. I'timad ni makna kita bergagah. Gagah tu makna kita memberatkan atas jari tengah fid duburi, ketika basuh punggung, dubur. Idza stanja bil ma', jika dia istinja dengan air. Maknanya kalau basuh begok lah, saya sebut gitu kan. Basuh begok, gunakan jari tengah. Basuh dengan jari tengah. Bukan suruh korek. Jangan pergi korek pula. Basuh begok korek. Jangan ajar, sebab ada orang tanya kat luar, kata ustaz, ada ustaz tu, ada dia belajar dulu, kata ustaz dia kata kalau basuh begok kena korek sikit. Jangan korek. Lama-lama buasir awak. Dah macam mana? Basuh masuk zahir je lah. Dia kata dok, dia kena masuk dalam, ni cocok. Kalau tidak jadi tak bersih. Bukan. Bila awak duduk cakung, kawasan yang terbuka tu dikira kawasan zahir. Basuh waktu lah. Basuh waktu. Jadi bila kawasan yang duduk tu terbuka tu, waktu zahir. Tak perlu awak terang sampai tubik, buasir ke tubik ni, jangan. Dan tak perlu korek. Jadi guna jari apa? Jari tengah ni basuh. Makna kita basuh lalukan dengan jari tengah. Jangan guna jari lain, sebab jari tengah ni lebih senang lah. Faham tak ni? Atau kena tahu, mayang-mayang tak kerti bahasa begok, tak kerti bahasa kecil. Nak panjang sah mana? Okey. Yang kelima, ayakhudha farjahu baina isbi'aihi as-sababah wal wusta. Pegang farasnya dengan antara dua jari. Jari apa? Jari apa? Jari sababah, jari telunjuk. Wusta, jari tengah. Jadi farah ni zakat lah ni. Ni bagi orang lelaki ni. Pegang dengan jari telunjuk dan jari tengah. Pegang ini ya. Pegang ini. Batu tangan kiri. Faham tak? Okey, itu cara dia. Yang keenam, taqdimul ma' lil qubuli, mendahulukan air bagi kubul. Likai la tatanajjasa yaduhu asna'a tamkiyati dubur, supaya tidak jadi najis tangannya ketika membersihkan dubur. Taqdimul ma' lil qubuli, mendahulukan air bagi kubul. Mana? Kalau nak basuh dua-dua, tak. Jadi kena basuh kubur dengan air dulu. Maksudnya kalau kita istinja dengan batu pun, basuh dulu kubur dulu. Selesaikan basuhan najis air kecil dulu. Supaya apa? Supaya tidak tatanajjasa yaduhu, tidak bernajis tangannya ketika membersihkan kubur. Kalau lah kubur tak bersih lagi, kita guna tangan, kita guna tangan kita kan, takut air kecil tu bila tak basuh lagi, takut kena tangan, jadi tangan kita najis lah. Jadi turutannya, basuh kubur dulu, baru basuh dubur. Basuh air kecil dulu, baru basuh air besar. Kau basuh air besar dulu, ikut dam je, ikut sedap. Dia ada cara dia tu. Basuh kubur dulu, air kecil dulu, baru basuh air besar. Yang ketujuh, taqdimul istinja' ala wudu', sunat mendahulukan istinja' daripada wudu'. Kalau wudu' dulu istinja', kemudian sah tak? Saya tanya tak kelas ni ke tak? Saya sebut dalam rakaman saya tak? Tengok tak rakaman? Tak tengok lagi. Jangan tangguh lama-lama, kira rakaman tu jadi banyak.
Jadi setiap minggu awak kena tengok 2 rakaman. Sebab ada 2 kelas. Jadi awak miss, jadi banyak-banyak. Susah awak. Jadi awak boleh buat nota lah, kawan-kawan yang dah tu ambil gobek kalimah balik maklumat-maklumat tu. Jadi cuba cari masa untuk lihat rakaman tersebut. Jadi orang tu kalau dia buang air kecil, dia tak mau istinja lagi, boleh. Dia nak ambil wuduk dulu baru dia nak istinja. Jawapannya boleh. Dah nak sembahyang macam biasa. Batal tak wuduk dia? Wuduk tak batal. Istinja lepas berwuduk boleh tak? Nak buat macam mana istinja lepas wuduk? Kenapa nampak bengong lelaki ni? Tak jawab pening lelaki. Lepas boleh kita kau pening? Apa ni? Awak ambil, awak buang kecil, air kecil. Awak kecil. Awak tak basuh lagi. Tak basuh lagi. Awak ambil wuduk dulu. Lepas tu awak istinja. Boleh tak? Apa dah boleh? Tak. Wuduk tak syarat, kena istinja dulu. Tu sunnah je. Mendahulukan istinja atas wuduk. Orang bincang ni kan? Mendahulukan istinja atas wuduk. Maknanya sunnah je hukum dia. Fayasihu an yuqaddimal wuduk, sah dia mendahulukan wuduk ala istinja. Dia wuduk dulu baru istinja, sah juga. Dah buat apa ni? Maknanya dia tak boleh sentuh kemaluan. Dia tak boleh pegang kemaluan dia. Masa dia basuh tu atau dia istinja tu tak boleh pegang kemaluan dengan tanpa berlapik. Dah, isu orang lain basuh lah. Boleh juga. Isu orang lain basuh. Ataupun dia pakai sarung tangan, tak apa. Ataupun dia guna chopstick. Dia tak apa lah. Dia tak pegang, syarat jangan sentuh mata je. Fikir lah cara macam mana pun. Okay. Yang ke-8, dalku yadihi bil ardi wa ghasluha ba'dahu. Menggosokkan tangannya di tanah dan membasuhnya selepas tu. Lepas kita habis istinja, tangan kita gosok di tanah. Saya nak cari mana start tanah ni dalam tandas. Tanah ni zaman dulu istinja dia tak ada lah dalam tanah, dalam tandas. Jadi tanah ni boleh kira macam alat menghilangkan bau sabun. Jadi lepas kita istinja, sunat kita basuh tangan dengan sabun dulu. Sini zaman dulu tanah lah. Sebab dia tak ada dalam tandas zaman dulu. Orang buang air di tempat-tempat terbuka ni. Tapi yang tertutup lah daripada mata orang. Jadi tangan tu kita gosok di tanah, lepas tu basuh dia supaya hilang bau. Kalau sekarang ni maknanya kita guna sabun lah. Yang ke-9, nadhu farjihi wa izarihi bil ma'. Merenjis farashnya, kemaluannya dan kainnya dengan air. Ini sunat juga untuk hilang waswas. Lepas kita basuh istinja semua, ambil air ngejih pada kemaluan dan ngejih pada kain kita sikit je. Ngejih supaya apa? Andai kata kita nampak basuh. Ni basuh ni kan sebab air lah, bukan sebab air kecil, bukan sebab najis. Jadi sunat kita renjis tu untuk menghilangkan waswas. Kalau kita berlaku waswas apa, jadi kita akan ihtimalkan dia daripada air najis tadi. Yang ke-10, ayatiya bid-du'a'il ma'thur ba'dahu. Dia mendatangkan doa yang disunatkan selepas daripada wuduk. Apa dia? Selepas daripada istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada nifaq. Wa hassin farji minan fawahish. Dan sucikan kemaluanku daripada fahisyah, zina dan perkara-perkara keji. Fahisyah ni perkara keji lah, termasuklah zina. Jadi lepas istinja baca doa ni. Ke baru tahu tak tahu baca tak? Tak baca. Amallah baca. Minta Tuhan jaga hati kita daripada sifat nifak dan jaga kemaluan kita daripada perkara-perkara keji. Kita doa tu Allah Ta'ala bantu lah.
terutamanya zaman-zaman sekarang ni yang banyak mihnah dan pancaroba. Awak diduga dengan pelbagai godaan-godaan yang menggoda. Jadi bacalah doa ni, minta Allah Ta'ala beri kekuatan supaya kita tidak terlibat, terjaga kemaluan kita daripada perkara-perkara keji. Minta doa dengan Tuhan. Umur-umur remaja ni kena hati-hati, jaga hati, jaga diri, jaga kemaluan dan seumpamanya. Sebab kalau dah awak terjerumus dalam perkara-perkara yang tak baik, akan membawa kesan yang buruk masa depan nanti. Ingat molek Okey. Seterusnya ada qada'il hajah. Okey, ada soalan tak? Kat mana habis? Biasa nak habis dah ni. Sikit je. Sebab mesti. Okey, kita pergi lagi sikit lagi. Ada qada'il hajah fi makanin muaddi li qada'il hajah. Adab tunai hajat pada tempat yang disiapkan, disediakan. Muaddi yang disediakan untuk qada' hajat. Contoh tandah. Tandah ni memang tempat dibuat khusus untuk qada' hajat. Pertama, lubsu na'lain, memakai sepatu. Sunat tandah kita letak selipar sepatu. Yang kedua, satru ra'si, tutup kepala. Ni jarang-jarang orang buat ni. Kalau ingat, kalau orang jadi bergaluh dekat tandas, dia letak kopiah atau dia letak tudung kepala. Jadi ni masuk tandas, tutup kepala dia, pakai kopiah. Pernah nampak orang buat itu tak? Tutup kepala sunat Apa sunat? Syaitan berok atas kepala awak. Awak tak tahu. Awak berok dalam tandas, dia berok atas kepala awak. Tak nampak je. Lepas tu jadi belajar benar. Dah sungguh benda-benda kecil gini lah. Belajar benar. Apa benar? Saya apa dah ingat. Makanan, malam makanan terdedah dak tutup. Lepas tu sisa makanan dak simpan molek. Siapa dak buang daripada rumah? Nak cerdik kan ni. Belajar-belajar dak masuk. Belajar-belajar dak masuk. Apa-apa dak ingat. Benar lah. Dah sebab apa? Sebab dak jaga makanan. Antaranya jaga tutup kepala. Tutup kepala. Dah tak ada pion. Ambil ke tuala. Tuala good morning ke tuala tutup kepala gitu. Biasa orang masuk tandas bawa pion kok. Masuk tandas tu pakai pion ataupun pakai tutup kepala. Tutup kepala dak mesti pion. Jadi mana-mana mana-mana yang dapat tutup kepala tu boleh kita pakai. Yang ketiga mana pula? Yang ketiga ialah zikir ketika masuk tandas. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsi wan najisi. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada khubthi. Khubthi apa dia? Syaitan jantan. Antara maknanya lah. Okay. Khubthi syaitan jantan, khaba'ith syaitan betina. Wa minar rijsi daripada kotoran, wan najisi dan daripada najis. Okay. Najis, rijsi kotoran. Yang keempat, taqdimu yasarihi inda dukhul, mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Yang kelima, taqdimu yaminihi inda al-khuruj, mendahulukan kaki kanan bila keluar. Dan begitulah tempat-tempat yang mana tempat kita nak pergi tu lebih hina atau lebih keji daripada tempat yang kita ada. Contohnya nak masuk pasar, nak masuk shopping mall, pusat membeli belah, pusat-pusat hiburan, pusat-pusat yang tempat-tempat yang boleh jadi percampuran dan maksiat. Maka masuk kaki kiri, keluar kaki kanan.
Yang keenam, adamu hamli zikrillah, jangan membawa nama-nama Tuhan, zikir-zikir Tuhan, jangan bawa masuk. Wa kulli mu'azzamin, dan setiap benda yang dimuliakan. Kasmi nabiyyin, seperti nama nabi. Wa mithluhu kutubul ilmiyah, kitab-kitab ilmu, buat masuk kitab takrirat dalam tandah. Jangan. Ni adat-adat lah. Kalau buat jadi makruh hukumnya. Buat hukumnya makruh. Wal asma'ul ulama, nama ulama. Fa in saha, kalau terlupa. Wa adkhalaha, dan dia boleh keluarkannya. Wa amkanahu an yakhruja, dan boleh untuk dia tu keluar. Kharaja, maka kena buat keluar lah. Kalau kita terlupa salah, kita boleh buat keluar. Benda tu kita selamat letak kat luar. Contohnya buku orang payah nak curi. Maka keluarkan balik. Wa amma idza lam yastati', kalau dia tak mampu buat keluar. Contoh apa? Cicir dia ada nama Allah, Muhammad Rasulullah. Kat cicir kan ada buat gitu kan. Dia lukis ataupun dia ada pahat kat cicir Muhammad Rasulullah. Ataupun apa dia? Kita kata apa? Benda tak boleh nak keluar. Contohnya cicir lah biasa, ataupun alat-alat yang ada nama Tuhan. Kalau kita letak kat luar bahaya. Contoh akan dicuri ke, hilang ke. Wa amma idza lam yastati' dhamma ala dhalika syai' bi yadihi, maka dia genggamkan perkara itu dengan tangan dia. Maka kalau tak boleh nak buat kat luar, cicing ni buat masuk dalam, pegang dengan tangan. Jangan biarkan dia terdedah pada udara tandas. Aw satarahu bi syai', atau tutup dengan sesuatu. Ambil, letak dalam bungkusan. Sama lah kira ni contoh beg. Beg. Letak, kalau tak mampu nak letak kat luar, letak dalam beg tak tu masuk tandas. Faham tak? Jangan biarkan terdedah pada udara tandas. Letak dalam beg. Kalau tak letak luar, letak luar hilang, buat masuk dalam tandas tapi tutup dia. Saya tak bawa air. Ka'idkhalihi fil jaybi, ataupun masukkan dalam poket. Contoh tadi, cicing tadi, kalau letak kat luar hilang, masukkan dalam poket. Yang ketujuh, al-julus, duduk dalam tandas. Jadi tandas ni tempat nak buang ngaji, dia jadi tempat dia lepak dalam tandas. Tak bisa okok. Baca surah apa? Jadi hukumnya makruh. Sekejap, ni mana ni? Adab bukan duduk tu. Dulu ni mana? Buang air ketik duduk. Gitu. Bukan duduk lama tu mana kat sini? Ada tak sini? Dah tak. Duduk mana? Buang hajat dalam keadaan duduk. Sorry silap ni. Dari perbuatan duduk lama pun memang tidak digalakkan duduk lama. Tapi dulu yang dimasukkan di sini ialah buang qada hajat dalam keadaan duduk. Maknanya kecil diri tu makruh. Begok diri boleh tak? Boleh? Pernah try? Dalam keadaan duduk. Jadi kecil diri, ingatlah biasa lelaki lah, tanah puan tak ada diri kan? Ada tanah puan diri. Boleh jadi lepas ni ada kot. Kat negara luar boleh jadi ada lah. Puan kecil diri ataupun transgender. Kecil diri. Jadi tanda orang lelaki, kecil diri itu makruh hukumnya, kecuali kerana darurat atau terpaksa. Jadi buang haji dalam keadaan duduk. Duduk ada cara pula. Ada cara. Bukan ikut dang duduk. Duduk sela lah. Nak duduk ke mana? Cakap macam mana? Awak ingat senang ke? Ni agama dia ajar satu-satu. Siapa nak duduk contoh je? Awak contoh. Entah. Contoh cakap macam mana?
Duduk. Boleh buat? Dah tengok lama buat. Selama ni buat ke selama ni? Main. Ustaz tak tunjuk macam tu. Main. Alright. Siapa nak jadi? Cepat lah ni. Tak ajar. Siapa yang pakai seluar okey sikit lah. Main. Betul? Bukan suruh buang. Contoh je. Siapa? Mel. Tak pergi siapa Siapa ni tidak masuk ni? Ni tak masuk dalam ni. Awak tak tahu siapa? Bagus juga. Siapa? Mana? Siapa tak kira 3 orang ni? 4. Cepat lah. Malu pula. La ilaha illallah. Gini. Ayo, apa buka saya buang dulu. Tak nampak benda. Tak nampak. Cari dong. Cari pula. Gini. Ni, pegang ni. Akak kaki kanan. Akak kaki kanan. Salah. Ada gini kan? Macam-macam kan? Macam-macam. Ni, kena berat. Faham tak? Supaya apa nama ni, kita punya usus tu dia terus keluar molek je. Sebab usus kita dia akan sebelah ke berat kiri kan. Faham tak? Nampak tak ni? Boleh buat tak? Boleh? Jadi cara tu. Okey. Yang ke-8, alla yatakallama. Tidak berbicara. Masa buang air jangan berbicara. Kawan duduk sebelah. Warna dia hari ni. Baik. Cakap, Tuhan kita berapa? Duduk buang pula. Sana atau lagi. Jangan sunatnya jangan bercakap. Senyap je lah. Yang ke-8, yang ke-9, alla yanzura ila sama'. Jangan dia melihat ke langit. Tengah buang air tengok ke atas. Au ila farjihi. Atau tengok ke farah dia. Dia tengok. Lama tak tanya khabar. Au ila ma yakhruju minhu. Atau lihat apa yang keluar. Warna hari ni warna lain. Tengok tu. Walakin yang zuru amamahu. Tapi tengok depan. Ini semua nak menjaga kita daripada adat-adat yang terpuji ni. Nak menjaga mata kita, nak menjaga hati kita. Jadi banyaklah sebab ni. Kecuali kita kena ada penyakit tak. Kalau macam doktor dia suruh tengok najis kan, dia nak tahu ada penyakit apa, tu lain lah. Kalau tidak saja-saja tengok, jangan tengok. Banyak dah lain tak tengok. Yang ke-10, al-i'timadu ala rijlihi yusra. Memberatkan atas kaki kirinya, wa takunul yumna mansubah. Dan kaki kanan ditegakkan. Macam saya duduk dia. Beratkan belah kiri, tegakkan kaki kanan. Ni semua ni dia akan membantu. Kalau najis tu keluar elok je. Wa alla yabsuqa. Jangan meludah. Meludah dalam tandas. Dalam tempat buang air, tempat najis. Dalam tandas kat sini tak apa. Masa tu jangan meludah. Yang ke-12, alla ya'batha biyadihi. Jangan bermain-main dengan tangan dia. Dengan tangan macam mana? Tangan duduk main air ke. Kalau kat dulu orang buang air kat tanah kan, dia duduk lukis-lukis. Sambil bengok tu dia lukis-lukis, tulis-tulis.
Yang ke-13, alla yarfa'a thawbahu hatta yadnwa, jangan angkat kainnya hatta yadnwa minal ard, sehingga hampir kepada tanah, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Maknanya jangan dia angkat kainnya sehingga sampai ke tempat dia nak buang air. Ni mesti tengok orang tua-tua, orang lelaki di surga dah sampai tanah dia angkat kain kau. Yang lekat. Ada dah. Atau nampak apa? Jadi hukumnya makruh Orang kata tak nampak apa-apa pun, tapi lutut, paha, aurat tu. Ni kadang perangai ni, orang tua dah basuh tangan dia angkat dah kain, selok dah kain. Hilang masuk tangan. Jadi hukumnya sunat kita angkat sikit-sikit sampai tempat tu baru kita angkat sikit-sikit. Tak turun, angkat sikit-sikit. Sehinggalah kita sampai tempat tersebut. Yang ke-14, ayusbila thawbahu inda faraghihi syai'an fa syai'an qabla tisabi. Dia melabuhkan, yusbila melabuhkan kainnya selepas selesai, sikit demi sedikit sebelum bangun. Jadi sebelum bangun, labuhkan kain dia sikit-sikit. Dia duduk macam ni kan. Jadi nak bangun, labuhkan sehingga dia labuhkan sepenuhnya kain. Yang ke-15, ayastabri'ah, hendaklah istibra'. Apa makna istibra'? Ayata'akkada, dia memastikan, min khuruji baqiyatil baul, keluar baki-baki air kencing, al-mawjudati fi qasabati zakar, yang ada dalam saluran zakar. Orang lelaki lah ni. Jadi kena istibra' macam mana? Kena pastikan air kencing dalam saluran zakar tu keluar habis, supaya nanti tidaklah tengah-tengah lepas habis ambil wudu dah meneleh, baki keluar tu. Tu menyebabkan jadi najis. Jadi kita pastikan keluar semua najis air kencing tu. Walahu iddatu kaifiyat, ada berbagai cara. Minha an yastabri'a bi tanahnuh, dengan cara apa? Tanahnuh, berdehem. Berdehem bukan dengan suara ditekak, tapi suara daripada dalam. Nampak tak? Suara daripada dalam. Bukan mesti kuat, tapi mesti daripada dalam. Supaya dia tekan kawasan perut kita ni, supaya orak-orak tu jadi elok, supaya air kecil tu keluar. Yang kedua, bi'imrari isbi'il yadil yusra, melalukan jari tangan kiri as-sababah ni tahta al-qadid, di bawah qadid ni batang zakat. Jadi cara kedua ialah urut-urut. Cara dia ialah dengan urut. Contoh dah, kita urut di bawah. Supaya apa? Supaya keluar air kencing. Yang ketiga, bin natri salatan. Natri ni makna kita kata bi an yuharrika zakarahu, dengan dia gerakkan zakar. Makna dia kita ni panggil apa ni? Pak kata panggil apa? Ngeji ke? Ngeji ke? Ngeji ke? Kita rentak ke apa? Sentak. Apa dia? Kena apa dia? Apa dia? Goyangkan. Goyangkan gini ke gini? Faham tak? Maknanya gerakkan lah. Gerakkan. Nah. Okey. Sentak, bukan sentak ke apa? Ikutlah. Letakkan dia supaya keluar. Cara lain ada lagi, contoh lah ni. Cara lain ialah bangun duduk. Kalau tak boleh juga cara tadi, bangun duduk, sehingga pastikan air kecil dia keluar habis. Kalau tak boleh juga, jalan sikit. Jalan kawasan tu. Jaga sebab apa? Sebab benda ni kalau kita tak jaga awal-awal, nanti mungkin awak akan berlaku masalah salisul baul. Salisul baul ni maknanya kecil tak lawas. Tak lawas. Tujuan dia ajar ni supaya kita tak ada masalah tu bila kita dah meningkat usia.
Tu kena, kalau kena susah tu. Susah awak. Awak nak pergi sekolah, nak pergi kuliah. Nak semayang tak boleh semayang, kena tukar kain. Tak. Kalau tak ada kain pula, kena balik asrama pula. Ini susah awak. Jadi kena, ulama ajar ni cara dia supaya apa? Supaya kita punya badan ni boleh berfungsi dengan elok semasa kita hidup. Kita tak menyusahkan orang, orang pun jadi tak pelik tengok kita. Ya. Nasallallahu al-afiyah. Yang ke-16, ayatiya bi du'ail khuruj, mendatangkan doa keluar tandas. Wa huwa ghufranak ghufranak ghufranak, 3 kali. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani. Segala puji Tuhan yang menghilangkan daripadaku al-adha, kesakitan, penyakit, wa 'afani, dan mengafiatkan aku. Apa? Doa tu. Jangan doa pula tu. Kerana buang air ni nikmat. Siapa yang tak boleh buang air, hilang nikmat. Nikmat buang air ni sedap tau. Kedok. Kalau dah boleh buang air, memang awak ni memang tak akan jadi selesa lah. Bila buang air tu, awak kena syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi adhaqani ladzatah. Segala puji bagi Tuhan yang memberikan kepadaku, merasakan kepadaku kelazatannya. Lazat buang air ni. Lega lah. Wa abqa fiyya quwwatah, dan mengekalkan padaku kekuatannya. Wa adhhaba anni adhahu, dan menghilangkan daripadaku kesakitannya. Okey, ada qada'il hajat fi sahra. Ada qada' hajat pada kawasan lapang. Tadi dalam kawasan yang sediakan, ni kawasan yang terbuka. Mana kat hutan ke, dekat mana yang tempat terbuka, macam mana? Ada adab dia. Pertama, an yastatira wujuban. Wa fi sahra'i, dalam sahra, pada tempat lapang, tuzadu hadhil adab, ditambah adab-adab ini. Pertama, an yastatira wujuban, hendaklah dia yastatir, berlindung, hukumnya wajib. Mana janganlah nak buang air tu tengah-tengah cakap je aku nak buang air, pacau situ je. Lepas ada ni pusing akal sejak buang air, tak boleh. Jangan tengok. Dia kata kawan ni jangan tengok. Dia pusing belakang, cakap lama-lama. Lama-lama ni kerjaan nak buang air. Pacau tu. Dia kata mu jangan tengok. Betul, jangan tengok, haram hukumnya. Depan orang itu jangan, walaupun dia dah nampak. Dah nampak, panggil dok minta. Tak nampak pun, tak boleh juga. Dia kena cari kawasan yang jauh. Tak mau jauh pun ada pelindung. Idza istaqbala al-qiblah, wajib dia istitab idza istaqbala al-qiblah, kalau menghadap kiblat. Kiblat katalah belah ni, kalau tempat buang air dia tu ataupun najis dia tu menghadap, dia buang air tu menghadap kiblat, wajib dia kena ada penghalang. Okey, ada penghalang. Ada penghalang macam mana? Apa nama ni? Sekira-kira 2/3 hasta. Ni satu hasta kan? 2/3 maknanya daripada sini ke sini, sebab dia duduk. Bila duduk, awak akan tertutup. 2/3 awak ni telah mampu untuk tutup. Betul tak? Kalau awak duduk 2/3 ni, mana kawasan awak buang najis tu tutup dah. Paling kurang. Fa'in lam yastaqbilha, kalau dia tidak menghadap kiblat, fasutrah sunnah, maka sutrah itu sunat sajalah. Kalau tak ada kiblat, tak menghadap kiblat, perlu ada penutup tak? Tak perlulah. Kalau orang lain tak ada lah, hukumnya sunat saja. Dhabit sutrah as-sahihah, dhabit sutrah, pelindung yang sahih ni, alla yab'uda ani sutrati salasata adru'in, jangan seorang tu jauh daripada pelindung itu 3 zira', 3 hasta. Ini jauh. Katakanlah ni satu hasta, 2 hasta, 3 hasta sini. Sini pelindung situ. Itu hak paling maksimal. Lagi dekat, lagi elok. Jangan pelindung situ. Tiranya kat situ, dia duduk sini. Tu tak sah jadi sutrah. Sutrah mesti dalam lingkungan 3 hasta. Faham tak ni? Awak faham tak ni? Tengok macam semacam ni saya.
Faham tak ni? Jadi nokta sutra penghalang daripada kita tu jangan jauh lebih pada 3 hasta. Mitran wa nisfun takriban. Mitran wa nisfun takriban, semeter setengah. Wala yanqus irtifa'uhu an thuluthai dhira'i. Jangan kurang ketinggiannya daripada 2/3. Jangan kurang daripada 2/3. 2/3 banyak ni daripada pergelangan tangan ke sini 2/3. Jadi jangan kurang pada ni, pendek je tak boleh. Lebih tak apa. Sulusi metering. 1/3 meter lebih kurang lah. Yang kedua, ayyab'uda. Hendaklah dia duduk jauh. Bihaitsu la yusma'u lahu sautun. Sekira-kira tidak dengar suara. Wala yushammu minhu raihah, dan tidak dibau daripadanya bau. Dia nak buang najis, jangan buang kat orang ramai. Tengah cakap, pusing belakang buang. Orang boleh dengar. Cek. Dia bunyi tak? Jangan. Sekira-kira orang tak boleh dengar bunyi dan tak boleh bau. Yang ketiga, alla yabula fi ma'in rakidin. Jangan kencing pada air yang tidak mengalir. Rakid ni air yang tidak mengalir. Idza lam yustabhar, jika tidaklah seumpama laut, jika tidak banyak. Air dalam kolam kecil, syaratnya lebih 2 kolah lah. Kalau kurang 2 kolah jadi haram lah, sebab kita menajiskan air. Dia air tak mengalir. Kolam tu kecil, tapi lebih 2 kolah. Syaratnya ialah jangan jangan dia kencing pada air yang rakid. Rakid ni tidak mengalir jika air itu tidak banyak. Linnahi anhu, kerana ada larangan tentangnya. Kalau air itu tak mengalir tapi banyak, tu tak apa. Contoh air tasik. Air tasik dia tak mengalir, makna dia tidak datang dan mengalir lah. Kalau air sungai dia mengalir. Air yang tak mengalir tapi luar dia besar, tu hukumnya tidak makruh lagi. Al-ma'ul mustabhar, air yang mustabhar ni, air yang banyak ni, seperti laut ni, apa ciri-cirinya? Alladhi idza hurika tarafuhu, yang bila mana digerakkan hujung, lam yataharrak tarafuhu al-akhar, tidak akan bergerak hujungnya yang satu lagi. Itu dikira air mustabhar, air yang banyak. Katakanlah ni kolam. Andai kata kita kocokkan air kat sini, mana tadi? Kita gerakkan air kat sini, kocokkan air kat sini. Hilang pula. Kan ni ada gelombang kan? Sini tidak akan bergerak. Mana air tu air banyak lah. Air itu dikira air yang mustabhar. Kalau kita gerakkan air, kocokkan air kat sini, sebelah sana tidak bergerak, tidak bergelombang, maknanya air itu banyak. Walaupun tak mengalir. Jadi hukumnya kita jangan kencing pada air yang tidak mengalir kalau dia tidak mustabhar, la yustabhar, tidak umpama laut. Jadi air yang umpama laut tu bila digerakkan hujung, dia tidak akan bergerak hujung satu lagi. Air tu tidak akan bergelombang sampai sini. Kalau tu kita gerakkan sampai bergelombang sampai sana, makna air ni air yang bukan mustabhar, hukumnya makruh. Yang keempat, alla yabula fi ma'in qalilin jarin. Jangan kencing pada air yang sedikit tapi mengalir, walaupun mengalir. Anak sungai kecil. Anak sungai dia mengalir kan, tapi dia kecil. Alur sungai, hukumnya juga makruh kita kecil. Sebab apa? Sebab air tu sikit. Walaupun kecil akan lalu, tapi sebab orang bawah ni akan jadi kesang lah, dia sikit. Jadi kalau kecil, masa lepas kecil tu tak boleh ambil lagi, sebab air tu biar mengalir dulu. Kalau kecil sini, kurang 2 kolah ni, kita tak, kalau ada air najis situ, tak boleh ambil air wuduk tu. Sebab apa? Sebab dia kurang, setiap gelombang air tu kurang daripada 2 kolah. Yang kelima, alla yabula fi tariqin masluk. Jangan dia kencing di jalan yang dilalui orang. Tanda tak makna? Nampak senyap je, tak boleh.
Jangan kencing tariqin masluk, jalan yang dilalui orang. Jalan nak larikan ni, dia kecing tengah tu, tengah jalan tu. Ya, itu jangan. Sebab apa? Dia mengundang laknat orang. Orang kata siapa tak reti bahasa, kecing sini berak situ. Okey. Yang keenam, alla yabula fi mahabbir rih. Jangan dikecing pada tiupan angin. Kalau dikecing, arah angin bertiup, maka jangan kecing pada arah angin bertiup. Sebab bila kecing arah angin bertiup, air kecing akan kena kepada dia. Jadi kena arah angin lawan lah. Mahabbi makna arah angin bertiup, tiupan angin. Likai la ya'uda ilahi rasyash, supaya tidak kembali kepadanya ar-rasyash. Apa dia? Percikan-percikan. Yang ketujuh, alla yabula fi thuqbin wala sarabin. Jangan dikecing pada lubang. Thuqbin ni mana biasanya pada pada batu-batu dan bukit lah. Sarabin ni pada tanah. Pada lubang belaka lah tu. Lubang. Thuqbin ialah asyakul mustadil. Lubang yang bulat yang turun ke bawah dipanggil thuqbin. Sarabin ialah syakul mustatil, lubang yang memanjang. Lubang yang memanjang. As-sarab, lubang yang memanjang. Mustatil, syak, lubang yang membulat. Bezanya gitulah. Jadi kenapa jangan kecil kat lubang? Nampak ada lubang, kita kecil, jangan. Takut bimbang di situ ada haiwan lemah-lemah, kita akan merosakkan rumah dia. Ataupun ada haiwan berbisa, maka kita akan dapat mudarat. Kecil-kecil rupanya lubang ular. Kita pergi sembuh pun sembuh kata. Habis awak masuk hospital. Okey. Yang ke-8, alla yabula fi mutahaddatsin nasi. Jangan kecil pada tempat mutahaddath, tempat orang berbicara, tempat orang lepak. Mutahaddath ni tempat orang bercakap. Kalau kita wakaf-wakaf, tempat orang bercakap lah, tempat berhimpun. Sawa'un kana dhillan, sama ada dia itu zil. Zil ni makna teduhan, saifan, teduhan pada musim panas. Au syamsyan syitaan, ataupun di bawah matahari ketika waktu syita, waktu sejuk. Musim panas, tempat teduhan tu orang biasa berkumpul kan. Kita pergi berak situ. Orang nak duduk cakap, tengok busuk bang, budak mana berak ni. Ataupun pada matahari ketika waktu syita, waktu musim sejuk, orang akan bercakap pada tempat yang panas. Sebab nak dapat apa nama ni, kepanasan. Jangan kita berak di tempat orang bercakap, tempat orang berhimpun. Yang ke-9, alla yabula tahta syajaratin muthmirah. Jangan dikencing di bawah pokok yang berbuah. Wa qad ghalaba ala zannihi alla yuzalu binahwi matarin aw sail. Dan dia telah ghalib pada zon, ghalaba ala zannihi, ghalib pada sangkaannya bahawa tidak akan hilang kecil itu seumpama hujan ataupun air banjir. Jangan. Kalau kata tak apa, kecil ni mari air hujan, tak apalah. Tapi kalau dia kira-kira kawasan musim tu tak ada air hujan ataupun banjir, jangan dikecing situ. Apatah lagi berak. Sebab apa? Sebab bimbang kalau buah tu jatuh kena najis. Yang ke-10, alla yastaqbila syamsa walal qamara nadban. Jangan dia menghadap matahari dan menghadap bulan. Hukumnya sunat Matahari naik, kita pergi kecing pacar kat arah matahari. Ataupun bulan tengah naik, kita kecing menghadap arah bulan, atau berak menghadap arah bulan. Wala yukrahu istibaruhuma, tidak makruh membelakangkan kedua-duanya. Kalau membelakangkannya tak makruh, menghadap dia tu makruh. Yang ke-11, alla yabula fi makani sulbin. Jangan kecing di tempat yang keras. Jangan kecing tempat keras. Sebab apa? Orang lelaki ni, jangan kecing tempat yang keras. Kenapa? Kenapa? Kenapa tak boleh kecing tempat keras? Sebab apa? Ada hantu, seram. Keras ni mana? Keras ni sebab kalau kecil tempat keras, dia akan mercik. Jadi cari tempat yang mana kurang percikan. Alla yastanjiya bil ma' fil mawdi' alladhi qada hajatahu fih.
jangan dia istinja dengan air pada tempat dan dia buang hajat di situ. Tempat tu dia berok, dia kecil. Kalau nak bersih, nak istinja dengan air, jangan istinja situ. Dah macam mana? Kena beralih sikit. Sebab bila istinja dengan air takut kena kepada najis yang kita buang situ, maka najis tadi akan terpercik pada kita. Faham tak ni? Kita berok sini. Kita berok sini. Bila nak istinja, jangan istinja sini. Faham, istinja tu nak basuh dengan air. Sebab kalau basuh dengan air, bimbang-bimbang kat gigi, najis kena sini mengecik pada kita. Jadi bila kita nak istinja, beralih tempat lain sikit supaya air itu tidak kena najis dan najis tak akan bercik pada kita. Yang seterusnya, alla yastaqbilal qiblah wala yastadbiraha wujuban. Jangan dia menghadap kiblat dan jangan membelakanginya wajib. Illam yaj'al lahu sutratun sahihah. Illam yaj'al lahu sutratan sahihatan. Kalau dia tidak buat sutrah yang betul. Maknanya kalau menghadap tu kiblat belah sana, dia tidak letak penghadap, hukumnya jangan. Wajib, maknanya haram dia menghadap kiblat buang air. Pastikan ada sutrah, walaupun dengan pokok sekalipun, pokok boleh. Maknanya biar ada penghalang kita dengan apa ni, kiblat. Batu ke pokok ke boleh dah, okey. Kama qala sahibu safati zubat wa nadbu fil bina'i la mustaqbila aw mudbira wa haramuhu fil fala. Dan sunat pada binaan, la mustaqbilan, jangan menghadap, wala mudbiran, jangan membelakangi, wa haramuhu, dan ulama mengharamkan pada fala, pada tempat lapang yang bukan tempat disediakan untuk qada hajat. Tapi kalau dalam tandah, tempat yang disediakan untuk qada hajat, hukumnya tidak wajib, sunat saja. Tandas menghadap kiblat. Jadi hukumnya tak jadi haram. Sebab apa? Sebab dia tempat yang telah ada disiapkan dan dia ada penghalang. Yang jadi haram kalau kosong lapang. Haram menghadap dan membelakangi kiblat. Menghadap ketika mana? Menghadap ketika buang air kecil dengan depan, ketika berok dengan belakang. Itu panggil hadap. Ada? Tanya balik dia jawab dah. Okey, buang air besar. Apa yang dikira menghadap kiblat? Buang air besar, situasi manakah dikira menghadap kiblat? A ni kiblat. Mak mana? Nak mana? Nak lukis mana? Nak kerti saya. Ni depan, kubul, dubur. Ataupun B kiblat, dubur, kubul. Mana dikira menghadap kiblat ketika buang air besar? Si kan ni. Mana dikira menghadap kiblat ketika buang air besar? Awak lain tu, maknanya memang ada seorang rasa, orang betul, seorang salah. Ada betul, ada salah. Macam mana awak boleh kelas sama, kefahaman berbeza? Maknanya ada yang tak faham betul tadi. Baru saya tanya, awak tak faham dah. Hak lain saya tak tahu, saya malah tanya. Mana serah? Bukan dua-dua betul, mana boleh dua-dua betul? Mana dikira menghadap kiblat masa buang air besar? Faham tak? Rajah pertama, seorang itu kubur ni bahagian depan, dubur ni belakang. Rajah kedua, duburnya di bahagian kiblat, kuburnya di belakang kiblat. Mana dikira menghadap kiblat ketika buang air besar? B. A pula.
tapi awak tak beri perhatian. Jawapannya serius. Akan dulu betul. Okey. Cari balik, dengar balik rakaman saya ataupun cari balik ke mana pada istilah mengadap ataupun belakangi kiblat ketika buang air besar. Okey, ada soalan? Habis kita pada tajuk bab al-istinja. Masuk bab mandi pula.